Episod kali ini kita berada di Beranang, satu kawasan yang majoritinya menjalankan aktiviti pertanian dan peladangan. Dalam kesibukan mereka itu, ada satu lokasi sebahagian mereka tidak tahu pun tentang kewujudannya, iaitu sebuah banglo yang telah lama ditinggalkan. Besar kemungkinan bangunan ini tinggalan kolonial British. Ia penuh dengan cerita yang misteri dan menyeramkan. Jangan tanya kenapa kita pilih lokasi begini. Sebab ini detik 12 malam. Kali ini kami bersama seorang penjejak paranormal yang pernah menerokai banglo misteri ini bagi merasai dan mendapatkan pengalaman ngeri. Solo, terima kasih sebab join detik 12 malam untuk episod kali ni. Sama-sama. Okey, boleh cerita sikit ni kawasan ni macam mana pula, dan sebelah ni kawasan apa? Okey, sebelah ni adalah kawasan Super Greek Electric dan kawasan yang akan kita masuki bukannya di sini tetapi jauh daripada kawasan Super Greek Electric, itu di kawasan dalam ni. Tapi Solo, cuba ceritakan sedikit tentang apa yang Solo buat dalam menjejak entiti dan juga paranormal. Okey, menjejak lebih kepada rungkaian misteri dan saya dah buat penjejakan dan merungkai misteri paranormal ini selama hampir 3 tahun dan ada yang menarik dan ada yang tak ada apa-apa, tetapi apa yang saya boleh bagi tahu kebanyakannya ada yang menarik. Ada dibantu dengan apa-apa peralatan ataupun teknologi? Okey, untuk itu saya seperti yang Azmi tanya tadi, saya lebih tumpukan pembuktian ini secara teknikal yang menggunakan EMF meter, infrared camera dan anemometer iaitu pengukur angin untuk membuktikan kehadiran entiti ini. Okey, Azmi dah bersedia? Okey, sedia. Jom kita masuk di lokasi. Baik. Masuk ke sini? Yep. Okey. Solo. Ya. Dalam ni ada satu banglo tinggal yang agak lama jugalah. Tahu tak kawasan ni? Ya, saya tahu kawasan ni. Dan saya pernah masuk kawasan ni pada 2 bulan yang lepas. 2 bulan lepas dah masuk Macam mana keadaan ni? So keadaan dia, auranya agak kuat dan mempunyai beberapa penampakan yang lain pada yang lain sebelum. Ada jumpa Ya, ada. Azmi nak tengok tempat dia? Boleh. Okay. Jom. Solo, kalau ikutkan dekat sini dulu ada sejarah mengatakan sebuah keluarga berbangsa Cina menetap dekat sini. Kemudian dia lari keluar disebabkan ada kejadian yang pelik berlaku. Adakah awak tahu tentang kejadian berlaku tu? Okey, mengenai rumah ini pada awal 1990-an rumah ini diduduki oleh keluarga berbangsa Cina dan mereka duduk sini tanpa ada masalah. Tapi entah kenapa apa yang terjadi selepas beberapa tahun itu adanya gangguan-gangguan yang misteri seperti nampaknya kelibat putih, kelibat hitam, terutamanya di kawasan pokok ini di mana mereka meletakkan patung di pokok ini. Setelah mereka tidak tahan dengan gangguan tersebut, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah ini dan tidak kembali hingga sekarang. Tapi kalau tengok seni bina bangunan ni tak adalah nampak macam moden sangat. Adalah nampak macam kolonial sikit kan? Sebab dia ada gerbang dan apa semua. Itu yang saya nak tambah. Adanya komen-komen daripada di YouTube menyatakan bahawa sebelum pendudukan keluarga bermasa Cina ni adanya keluarga bahasa Inggeris yang duduk di sini dan dikenakan hukuman bunuh ataupun kejadian bunuh. Tetapi itu saya tak pasti sekarang. Kesahihannya tu tak pastilah. Tapi sebab dah tengok banyak runtuhan, banyak yang dah reput, yang tinggal hanya struktur batu je kan. Yep. Sebab kalau kita tengok keadaan sekeliling ni pun suram dan memang agak menyeramkan pokok-pokok menjala dengan rimunan-rimunan semak ni kan. Dan sememangnya bukan tempat manusia. Bila benda ni menjala, bila benda ni dah pecah, suram, color pun dah bertukar warna. Dan benda-benda yang bukan manusia mesti suka duduk tempat ini sebab ianya bukan lagi diduduki oleh manusia.
Saya cuma nampak bungkusan, kepala dan badan. Aku datang ke sini dan di sinilah aku dapat rasakan sesuatu. Ada yang dah keluar ke? Saya cuba zoom in pakai kamera pun nampak bahagian kepala saja. Berdamping dengan hantu ke, ada makhluk ke bawah? Dan di sekeliling itu aku ternampak satu patung yang tertimbus di dalam tanah. Bangunan yang ditinggalkan seringkali menjadi lokasi pemburuan entiti dan juga kegiatan paranormal. Ada juga yang menggunakan peralatan berasaskan teknologi. Tapi adakah ini benar-benar nampak ataupun sekadar mainan visual? Kalau nak tahu, ikut rapat. Banyak pokok dah menjala ni. Tengoklah structure dia. Banyak yang dah musnah. Okey, Soloh. Ya. Cuba cerita sikit apa yang awak nampak kat sini. Okey, benda pertama yang aku nampak di kawasan ini adalah pocong. Kelibat seperti pocong tapi aku pasti ianya pocong. Kat mana? Di kawasan tu. Tempat tu, dekat pokok besar. Di kawasan tu. Di mana aku bergegas ke sana untuk mendapatkan footage ataupun bukti dia. Macam mana rupa dia punya kain dia, rupa nampak muka ke tidak? Saya cuma nampak bungkusan, kepala dan badan. Selebihnya gelap. Saya cuba zoom in pakai kamera pun nampak bahagian kepala saja. Masa awak pergi kejar makhluk ataupun lembaga pocong tu, ada jumpa apa-apa tak dekat kawasan tu, sekeliling tu? Okey, soalan yang baik Mi. Masa aku kejar di kawasan jumpaan pocong tu menghilang dan di sekeliling itu aku ternampak satu patung yang tertimbus di dalam tanah. Patung dia diperbuat daripada seperti tanah liat dan seperti patung yang digunakan oleh masyarakat Cina. Aku pun tak berapa pasti dan aku korek keluar patung itu. Korek buat orang pula? Okey, aku gunakan patung itu untuk membuat salah satu alat provokasi entiti bersama dengan patung aku sendiri. So buat ke hulu hilir dengan patung tu juga? Tak, aku cuma letak di dalam satu tempat dan tengok apakah feedback yang bakal dibuat oleh entiti. So masa angkat tu tak ada pula rasa ada benda ikut ke, lembaga ikut masa kau bawa masuk dalam? Masa saya korek dan angkat okey saja. Sebab itu saya angkat dan bawa terus ke sini untuk membuat provokasi. Tak risau ke bila bawa benda macam ni kan? Ada orang cakap nanti kau berdamping dengan hantu ke, ada makhluk kau bawa ngikut pergi untuk buat siasatan ke? Itulah. Ramai yang menyangka bahawa bila kita ambil patung ini kita membuat macam berdamping, membawa sesuatu, tetapi sebenarnya di sebalik aktiviti ini yang kita buat patung ini adalah salah satu provokasi untuk melihat respon di sekeliling. Okey, jadi awak percayalah dengan adanya patung ini, dengan peralatan yang dibawa, ada bacaan yang boleh dapat dibaca? Saya percaya bahawa apabila adanya patung ini, adanya provokasi dibuat dan adanya respon. Mungkin tak selalu, kemungkinan tu ada. Tetapi di sini ada respon dia, Zmi. Ya. Sebab itu saya letakkan patung ini bersama dengan patung yang saya bawa dan saya nyalakan lilin untuk memberi provokasi kepada entiti. Betul ke? Tak puja ke? Tak. Sebab apa saya kata tak puja? Sebab semasa peletakan lilin, patung dan alatan EMF saya semata-mata satu eksperimen untuk membuktikan adanya tenaga lain yang datang dan cuba memberi respon. So far memang ada respon lah. Tak semua, tapi di tempat ni ada.
Sebab kita risau juga kalau benda ni mungkin memesongkan akidah. Jadi mungkin benda tu bercanggah. Jadi kalau benda tu mungkin kita boleh dapat bacaan ataupun ada petunjuk bahawa wujudnya entiti dekat sini itu sekadar rujukan sahaja. Jadi tak naklah kita terpesong kan. Okay, Azmi. Ya. Jom aku bawa engkau ronda di sekeliling kawasan ni. Boleh? Jom. Besar juga tempat ni Solo. Ya, memang besar. Sebab itulah aku ajak Azmi datang ke sini untuk merasai suasana mistik di sini. Ada lagi cerita-cerita yang pelik misteri berlaku kat sini? Ya, semestinya. Pada malam aku buat penjagaan, aku datang ke sini. Dan di sinilah aku dapat rasakan sesuatu. Dan pada masa yang sama aku terdengar bunyi mengilai. Mengilai Dia bunyi sayu perlahan dan aku cuba untuk mencari sumber bunyi tersebut. Dan aku nampak seperti kelibat hitam. Ada lembaga hitam. Tapi kau pasti masa tu kau memang seorang lah. Memang seorang. Aku terus pergi ke tempat permulaan patung dan aku terdengar bunyi tarian patung. Tarian patung? Patung itu dia menari bila dia ada sesuatu yang trigger switch dia. So maksudnya peralatan yang kau guna untuk siasatan lah. Patung itu berbunyi dan pada masa sama torchlight aku dia berubah arah. Seperti ada sesuatu yang menolak torchlight tersebut. Itu adalah sesuatu yang tidak dicapai oleh manusia. Mungkin sesuatu yang trigger benda ni adalah daripada entiti ataupun electromagnetic force yang ada di situ. Menarik cerita tu. Ya. Jadi kalau sekarang ni tengok dah makin gelap. Betul. Apa kata kalau malam nanti awak bersama dengan saya kita buat siasatan dekat kawasan ni? Boleh? Boleh. Alright. Baik. Jom kita rest jap. Kita menunggu tengok macam mana. Okey. Keadaan dia memang sangat gelap gulita. Sekarang anjing bersaut-sautan. Sekarang ni kita akan cuba masuk ke dalam. Ada dengar bunyi anjing menyalak. Dan ada yang percaya kalau kokokan ayam hutan di waktu begini ada sesuatu yang akan datang. Mengatasi ketakutan dan berkongsi pengalaman menyeramkan adalah matlamat lokasi ini dicari. Nampak gaya, banyak bahan kayu rumah ini telah diambil untuk tujuan tebus guna dan ini membuatkan ia lebih rosak dan terbiar. Ada juga yang pesan, kalau tak kuat, jangan masuk kawasan ni. Kita bukan nak tunjuk kuat atau sembang berani. Tapi detik 12 malam akan menyiasat banglo tinggal misteri. Okey, sekarang kita dah bersedia untuk membuat siasatan. Saya dah mempunyai peralatan yang saya perlukan dan kemudian Solo akan masuk untuk sokong saya sama ada melihat bagaimana keadaan yang bakal berlaku dan akan saya lalui. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya dah memulakan siasatan. Kalau anda lihat sekarang ni memang keadaan dia memang sangat gelap gulita. Melalui kamera yang saya gunakan ni pun memang memang gelap. Memang kawasan ni memang gelap Dan sekarang ni saya berada di pohon yang dikatakan kawasan di mana dijumpai patung yang tertanam di dalam tanah. Ada dengar bunyi anjing menyalak. Di kejauhan belah sana.
banglo dia. Dan saya berada di kawasan yang dikatakan kawasan penampakan lembaga yang dikatakan sebagai makhluk pocong. Okey. Okey, sekarang ni kita cuba menghayati dan cuba kita dengar suara-suara yang ada di dalam, ataupun apa yang kita boleh rasa, kita boleh dengar di sekitar kawasan banglo ni. Kalau macam ni memang gelap. Okey. Okey, sekarang ni jam menunjukkan 2.18 dan di kejauhan kita dengar bunyi ayam hutan berkokok. Dan ada yang percaya kalau adanya kokokan ayam hutan di waktu begini, ada sesuatu yang akan datang. Sekarang anjing bersaut-sautan. Ada yang dah keluar ke? Okey, bulu roma ada tegak sikit. Sekarang ni kita akan cuba masuk ke dalam banglo tinggal ini untuk merasai pengalaman berada di dalam banglo ni sendiri. Baik, sekarang kita akan ke bilik di mana patung yang dijumpai di pokok kayu mati itu diletakkan. Sinilah di mana kawasan patung yang dijumpai oleh Solo dan diletakkan di kawasan ini. Password? Siapa tu? Guys. Solo ke? Macam mana tadi? Feedback. Okey. Tapi dekat tepi sana tadi tu memang Nampak ada dalam kamera sini tadi kan? Nampak ada pergerakan seperti berlari. Masa yang Azmi kata ada penampakan kan? Itu yang saya pesan suruh jaga hati-hati tu. Oh iya ke? Tadi dekat sana kan? Kat sini. Jom. Cuba awak buka kat depan. Apa? Seru-seru tengok kat tingkap. Tingkap Situ ada satu tingkap kan? Sekejap tengok lagi. Ada satu tingkap sana kan? Perlahan tengok sebelah sana. Tengok nampak tak kebih hitam. Nampak apa? Satu tingkap sebelah. Okey. Sekarang peralatan EMF ada dengan kita. Kita cuba cek. Kalau kata Solo dekat tingkap tu ada sesuatu. Tapi kalau mengikut EMF tak ada apa-apa bacaan daripada pandangan mata kasar saya pun tak ada apa-apa. Solo, okey ke? Ada dengar apa-apa? Kau dengar tak bunyi ada macam benda yang dipijak kat sini? Tak ada Oh, dia tak dengar. Kita kat luar dengar, dia kat dalam tak dengar. Sekarang ni kita nak tinggalkan Solo keserangan kat sini. Kita nak tengok adakah Solo dapat rakam apa-apa bunyi, gambaran ataupun apa saja dan yang boleh kau boleh rasa boleh bro? Okey. Waktu ini, kami meninggalkan Solo bersendirian seketika bagi dia menguji tahap tenaga yang dapat dibaca pada alatannya. Okey Solo. Kita bagi 5 minit. Kalau tak ada apa-apa yang berlaku, kita balik ke base. Ya? Dan hasilnya masih sama.
tiada bacaan yang dapat dikesan. Akan tetapi bunyi-bunyian yang kedengaran sewaktu awal penyiasatan tadi memberikan indikasi dan suatu perasaan yang menyeramkan. Yang menjadi tanda tanya, apakah kaitan antara sejarah banglo ini dan makhluk lain yang berkeliaran di sini?